Konsep dan tujuan snorkeling. Snorkeling adalah kegiatan berenang di permukaan air yang tidak terlalu dalam dengan menggunakan alat berupa kacamata selam, kaki katok dan juga snorkel untuk membantu pernafasan. Seterusnya, untuk melihat keindahan bawah laut yang dangkal, tujuan rekreasi termasuk memerhatikan ikan dan alga dan terumbu karang terutama di badan air dengan berlomba minuman dan perairan hangat. Dia juga perkara yang menarik untuk dilihat di hampiran permukaan air. Sistem body. Body system adalah penyelam dan penyelam air adalah sesebuah tim yang memberikan bantuan timbal balik dan manfaat keselamatan. Dalam body system, anda dan teman anda harus merancang penyelam anda bersama-sama, saling membantu dan memeriksa peralatan masing-masing, saling mengingatkan batas waktu dan kedalaman penyelam, saling membantu jika anda mempunyai masalah serta saling membantu dengan apa yang ingin anda lakukan pada penyelam. Antara peralatan dan aksesori snorkeling. Antaranya topi muka, sirip, berat, dry suit or wet suit, pegawai sedia, tangki oksigen dan kompresor buoyancy. Anatomi peralatan snorkeling. Silinder mengandungi udara bertekanan tinggi atau udara kaya dengan oksigen untuk memberikan udara bagi penyelam untuk bernafas di bawah air. Buoyancy Compensating Device (BCD). Ia digunakan seperti hidup jaket penyelamat. Ia dapat membuat penyelam mengapung di permukaan air ketika diisi oleh udara dari tangki silinder. Baju selam. Penyelam kehilangan hangat tubuh 20 kali lebih cepat daripada air daripada di darat. Itu membuat penyelam memerlukan isolasi yang cukup untuk menyelam dengan lebih aman. Regulator memberikan udara silinder ketika penyelam menarik nafas. Seterusnya, sumber udara alternatif. Extra regulator untuk berbagi udara dan penyelam lain dalam situasi yang darurat. Kebiasaannya, alat ini berwarna kuning dan harus dipakai di antara segitiga dagu dan sudut tulang rusuk penyelam agar mudah ditemukan. Seterusnya, submersible pressure gauge iaitu SPG memberi kepada penyelam banyak udara yang tersisa di tangki silinder. Masker sedikit berbeza dari masker renang kerana ia memiliki penutup pada hidung. Seterusnya, fins katak. Fins atau kaki katak yang menyediakan area permukaan yang lebih luas untuk kaki sehingga kita bisa bergerak di bawah air dengan menendang dibanding menggunakan tangan. Seterusnya, sistem pemberat. Pemberat memberi bobot untuk mengimbangkan daya apungan sehingga kamu dapat turun ke bawah air. Antara lokasi snorkeling di Malaysia adalah Pulau Redang, Terengganu, Pulau Pangkor, Perak, Pulau Lang Tengah, Terengganu, Pulau Tiongma, Pahang, Pulau Kapas, Terengganu, Pulau Rawa, Johor. Fungsi taman laut iaitu melindungi, memelihara dan menguruskan ekosistem marine, terutamanya terumbu karang serta hidupan flora fauna yang memainkan peranan utama dalam kestabilan lautan secara keseluruhannya. Seterusnya, untuk memelihara ekosistem marine daripada gangguan dan kerosakan untuk kegunaan generasi yang akan datang. Antara keselamatan snorkeling adalah: pertama, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling.
Kedua, simpan sedikit tenaga. Ketiga, jangan sentuh hidupan akuatik. Empat, perkara yang paling penting ketika melakukan aktiviti snorkeling adalah tidak berseorangan. Lima, berhati-hati dengan landak laut. Enam, sentiasa berada dekat dengan kawasan pantai. Tujuh, belajar pertolongan cemas dan kaedah pernafasan mulut ke mulut. Definisi dan tujuan berkayak. Definisi berkayak dulu. Berkayak merupakan suatu aktiviti yang meretas air dengan menggunakan bot kayak yang kecil dan agak sempit. Seterusnya, tujuan berkayak. Melahirkan individu yang aktif, sihat, cekah serta kesejahteraan fizikal, mental dan jasmani. Seterusnya, dapat melepaskan tekanan, dapat menambahkan ilmu pengetahuan, dapat mencuba sesuatu yang baru untuk membuktikan bahawa semangat alam sekitar. Akhirnya, memperluaskan aktiviti berkayak ini dengan orang luar. Antara peralatan yang digunakan semasa berkayak adalah kayak, of course, pendayung atau dipanggil paddle, pakaian yang sesuai, life jacket, penting, helmet dan whistle. Antara anatomi berkayak adalah bow and stern. Hull iaitu dinding lantai, geladak atas, toggle, seat tempat duduk, cockpit ruangan tempat duduk, buoyancy iaitu bahan ampungan, keel, coaming dan decline. Antara keselamatan dan prosedur berkayak adalah: first, pakai life jacket. Kedua, buat float plan. Ketiga, jujur terhadap diri sendiri. Empat, fahami keadaan cuaca. Lima, fahami keadaan arus sungai. Kemahiran berkomunikasi asas berkayak. Komunikasi dalam kumpulan anda dan kepada hubungan pantai atau perkhidmatan kecemasan adalah bahagian penting dalam mendayung yang selamat. Beritahu seseorang sebelum anda pergi dan boleh meningkatkan penggera jika anda menghadapi masalah ketika berkayak.